Hello guys, Assalamualaikum. So hari ni saya nak pergi bengkel, bengkel Pejabat. Saya nak pasang monoshock baru lah. Monoshock baru, adjustable monoshock, yang boleh kita adjust lah, ubah. Sebabnya seperti yang kita tahu, kalau KTM Duke ke RC ke, untuk monoshock yang original, yang asal, dia tak boleh nak laras sangat. Dia hanya boleh ubah spring preload saja. Satu tu saja. So kali ni saya nak cubalah, nak try, nak tengok macam mana pula adjustable monoshock ni kan. Salah satu sebabnya kenapa saya nak cuba, sebab monoshock adjustable ni dia boleh buat pemanduan kita lebih baik lah. So jom kita try pasang. Alright. Okay, sampai dah. So guys, tadi sepatutnya dekat bengkel tu saya ambil lah sikit footage lah, video untuk masa dia buka dan pasang exhauster lah, mono ni. Tapi sebab ada sedikit ni lah kekangan lah kan, kita kena ada SOP semua. So kita tak boleh ramai-ramai dekat bengkel. So saya pun tak dapat lah nak ambil video masa tukar mono ni. Tapi tak apa lah, nanti saya akan terangkan balik macam mana kita nak setting adjustable monoshock ni. Itu sekejap lagi saya tunjuk lah. Ok, jom. Ok guys, so tadi video kita pergi bengkel So sepatutnya saya pergi tunjuk video untuk tukar monoshock, tapi disebabkan ada beberapa SOP lah yang ketat, so kita tak boleh nak ambil rakaman dalam bengkel. Tapi tak apa, saya boleh tunjuk sikit lah apa yang dia buat, dan nanti kita tengok macam mana. Ok, jom. Ok, seperti yang anda tengok sekarang ni, ini adalah monoshock baru saya, monoshock all-in, dan ini adalah monoshock asal WP Apex. So yang ni berat yang original ni berat tak silap saya lebih kurang 3 kilo lebih berat dia. Yang ini mungkin tak silap saya lebih kurang 2 kilo lebih macam tu. So beza hampir kurang setengah kilo macam tu lah, ke 1 kilo berat dia. So compare yang original dan yang mono satu lagi ni berat lah. So sekarang ni saya dah dapat kurangkan sikit berat motor lah kan. So apa beza yang original dengan yang ada sekarang ni? Okay, first kali, untuk mono original kita hanya boleh ubah spring preload saja. Yang ni spring preload ni, senang cerita ni lah kemampatan jarak spring ni. Jadi dia boleh makin mampat atau makin jauh lah daripada satu sama lain kan. So ini untuk original, itu sahaja yang boleh. Ok, untuk adjustable monoshock kita boleh tukar 3 benda. Ok, yang pertama macam tadi, spring preload kat sini. Ni ada dia punya adjustable dia, kita boleh masukkan dia punya tu alat dia tu, dan kita pusing lah arah jam atau lawan jam. Kemudian ada ni rebounds ni, klik ni kita boleh pusing lah. Ok, kena dengar sikit. Dengar bunyi klik. Ni boleh pusing Dan kemudian compression lah ni, sama ada nak soft atau hard. So untuk rebounds ni, yang ini
adalah betapa lajunya monoshock tu ni lah, serap hentakan ataupun slow. Dia laju atau perlahan lah. Dia cepat, maksudnya dia naik cepat atau lambat. Dia punya spring ni kepada asal. Sekarang spring dia macam ni kan. So bila dia terkena pada jalan tak rata atau bumper, berapa cepat dia naik balik menjadi asal macam ni. So dekat sini nak dia punya laras. Dan kemudian kalau untuk ni, di sini ya. Okay, ini untuk ni compression ni. Ini adalah untuk betapa lembutnya kita masa kita lalu kat jalan bumper lah kan. Sama ada dia lembut ataupun keras lah. Dia tengok depends pada situasi anda bawa. Sama ada di jalan biasa atau di track. Dan yang paling penting sebenarnya benda untuk compression dengan rebound ni, dia tak ada orang kata apa, satu formula ataupun satu kiraan yang tepat untuk setengah individu. Dia ikut pada diri sendirilah. So macam mana nak adjust ni, kita hanya adjust ni, kita pusing-pusing ni alah jam atau lawan jam. Untuk yang ni untuk rebound, kalau nak cepat ikut jam, kalau nak lambat lawan jam. Yang ini pun untuk compression ni, untuk lembut kita kena ikut ni, ikut jam. Kalau nak keras kita lawan jam lah. So itu kena try and error. Macam mana try error, kita kena set sendiri dulu, kita pusing agak-agak kan. Okay, dan kemudian kita bawa pada jalan ni lah, jalan yang biasa, jalan selalunya kita akan try di bumper. Kita akan rasa dulu macam mana, sesuai tidak dengan penunggang. Ini untuk dua ni lah, untuk rebound dan untuk compression. Bagi untuk spring load pula, spring load ni dia memang ada formula dia. Saya tak berapa pandai sangat lah, tapi nanti kita akan tengok ada satu video nanti saya buat, tengok macam mana orang tu akan laraskan dia. Yang saya tahu, yang spring preload ni memang dia sebenarnya ikut pada berat rider tu lah. Dia ada kiraan dia. Dan dia kena kira untuk buat spring load ni, kena spring preload ni kena ada lebih pada seorang lah, 2 orang lah untuk buat. Sebab untuk dapat kiraan ni, rider tu sendiri, rider motor ni kena duduk atas motor. Kena duduk atas motor, dan orang yang akan buat kiraan tu akan kira. Dia kiraan dia tak silap saya boleh dikira dari hujung sini hingga ke ni. Dia punya ni lah, tengah tayar ni. So berapa jarak dia tu. So kalau orang yang ringan, mungkin dia akan dekat lagi kot dia punya spring. Dan kalau orang yang berat, dia akan jarak sikit, supaya hentakan tu sesuai lah mengikut berat dia kan. Tapi untuk preload ni, saya akan tunjuk video yang macam mana orang tu buat. Itu nanti kita akan tengok nanti. Okay, so itu paling secara ringkas lah apa perbezaan monoshock yang ni original dan monoshock adjustable lah. Okay, apa fungsi dan kelebihan adjustable monoshock ni kan? Sebenarnya dia adalah untuk kesesuaian pada rider. Sebabnya apabila contohnya kita bawa motor, kita rasa tak stabil kan. Bukan sebab apa? Sebabnya original monoshock dia ni adalah universal. Dia telah membuat satu kiraan yang anggaran untuk semua rider. Tetapi untuk adjustable, dia memang khas untuk kita, untuk rider tu sendiri. So kalau orang yang suka main corner kan, orang yang main track, memang akan pakai adjustable lah, supaya masa cornering dan riding tu motor ni stable kan. Dan saya ada tanya lah rakan-rakan yang dah pakai ni, dia kata masa corner memang best, sedap lah, tak ada beralun, tayar belakang tak beralun, jadi dia smooth untuk cornering, jadi lebih selamat lah. Itu daripada rakan-rakan yang dah pakai lah. Saya ni baru je tukar, dan saya pun tak setting lagi. Saya akan pergi setting dengan orang yang pandai lah, yang memang buat pasang benda ni. So dia, yang ini saya pasang di bengkel je, saya tak adjust pun. So adjust tu dengan orang yang memang pakar lah, yang dia tahu semua. Nanti dia akan explain lah. So yang hari ni saya cerita secara ringkas je
apa ni fungsi, apa kelebihan monoshock adjustable dan monoshock original kan. So anda dapat lihat lah. So anda daripada video ni anda boleh buat pandangan anda sendiri, tengok apa, dan anda boleh komen perlu ke tak perlu buat benda ni kan. So bagi saya ini saya cubaan. Saya nak tengok dulu macam mana, sebab saya tengok orang buat kan. So saya nak tengok apa beza tak. Dan tapi tadi masa saya ride pun daripada bengkel ke rumah, ada bezanya adalah saya rasa riding tu lebih smooth lah, lebih lembut lah. Sebab yang ori ni dia macam keras sikit. So yang bila saya langgar bumper tadi, dia rasa macam hentakan tu lembut ke. Yang ini memang terangkat-terangkat ni kan. So harga untuk adjustable mono ni pun tak mahal sangat, mampu milik. So dia banyak jenis lah. Yang ini yang ada 3 adjustable, iaitu preload, rebound dengan compression. Ada juga yang jenama, tak silap saya, YSS, dia warna merah. Dia hanya ada preload dengan rebound je, dia tak ada compression, dia tak ada tank ni. So kalau yang ada tank ni memang ada compression. So mana yang lebih baik, confirm lah yang ada ni kan. Tapi tak masalah, dia tengok pada orang. Ada orang dia boleh pakai yang original macam ni je, pakai preload je dia, sebab dia hanya riding biasa je. Dia tak ada riding macam nak racing ke apa, nak corner. Macam saya nak ada kepuasan, sebab tu saya cuba. So tunjuk balik. Alright. Okay, so nanti kita akan tengok balik macam mana setting ni monoshock ni pada video yang akan datang. So setakat sini je. Jangan lupa komen, like, share dan subscribe. Komen lah apa-apa. Nak tanya apa-apa ke boleh saja. So jumpa di video akan datang. Right. Hari pun dah panas ni. Saya pun dah panas bersilau-silau. So jumpa lagi guys. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Ciao.